Warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak menerangkan tentang tajuk rate of change, iaitu salah satu subtopik yang mana kita akan menggunakan konsep differentiation untuk menyelesaikan masalah rate of change, iaitu kita akan menggunakan konsep chain rule untuk menyelesaikan rate of change. Okey, di sini saya terangkan sedikit teori yang berkaitan dengan rate of change, iaitu kadar perubahan. Okey, so nombor satu, okay, the derivative dy dx give the rate of change of y with respect to x. That is how much the value of y changes for every unit of increase in the value of x. So maksudnya kat sini adalah dy dx tu adalah rate of change with respect to x. Maksudnya kat sini y tu dia perubahan dalam y, okey, akan berubah y tu akan berubah apabila x tu pun berubah. Okey, berubah dalam x. Y turut berubah apabila ada perubahan terhadap x. Okay, and then number 2, in the case where the independent variable is the time, so jika perubahan tu adalah dalam bentuk masa, okay, we have the rate of change with respect to time. Maksudnya kita akan buat kadar perubahan terhadap masa. Okay, contoh dy dt. Okay, so maksudnya kadar perubahan terhadap y. Okay, maksudnya kadar berubah terhadap y dengan perubahan dari segi masa dt. Okay, so manakala dx dt adalah kadar perubahan yang akan berlaku pada x dengan berubahnya nilai masa. Okay, so when two or more related quantities, jika dua atau lebih berlakunya perubahan, related quantities are involved, yang terlibat, so the chain rule can be used to relate the different rates of change. Okay, maksudnya bila ada dua benda yang terlibat, maksudnya, okay, so kita boleh gunakan chain rule. Kita akan gunakan chain rule. So contohnya macam ni. Okay, kita melibatkan nilai y dan x. Okay, kita melibatkan nilai y dan x. Jadi macam mana kita nak cari dy dt? So dy dt adalah dy dx darabkan dengan dx dt. Maka kita akan dapat dy per dt. Okey. Fakta selanjutnya untuk kadar perubahan ni atau rate of change adalah if the rate of change is positive. Okay, kadar perubahan itu adalah positif apabila if the area increase, dia ada perkataan menaik, increase. So with respect to time at the rate of 5 meter squared per second. So maksudnya kat sini katalah dA per dt. Okay, dia adalah increase. Increase tu menunjukkan ada kaitan dengan tambah. Okay, so if the rate change is negative, kalau negatif, so it is decreasing rate. Dia adalah menurun, kadar menurun. Okay, so macam mana simbol kadar menurun? Kadar menurun ni adalah kita akan letakkan simbol negatif. So itu adalah contoh. Kalau positif kita letak tambah, kalau negatif kita letak tolak. Okey, untuk lebih faham saya bawakan contoh yang pertama. Okey. Contoh yang pertama untuk soalan yang berkaitan dengan kadar perubahan ni, pelajar-pelajar kena faham setiap keywords ataupun kata kunci dalam soalan, sebab setiap kata kunci tu ada memberi makna dia tersendiri. So contohnya dalam soalan ni, a block of ice in the form of cube. Cube adalah kunci yang pertama. Cube, kita kena tahu apakah konsep cube tu. Okay, with side x centimeter. Okay, so cube adalah di mana dia adalah mempunyai sisi yang sama. Sisi yang sama iaitu x centimeter.
Melts. Okay, melts ni adalah kata kunci. Okay, kata kunci juga yang mana dia mencair. Okay, ais dalam bentuk cube tu dia mencair. Jadi bila cair, suhu dia menurun. Okay, so at the rate of 9.72 cm cube per minute. Okay, ini satu lagi kata kunci. Per minute. You cuma lihat centimeter cube. Centimeter cube ni adalah unit isi padu. Minute adalah time. Itu semua ada makna dia tersendiri. Find the rate of change of X at the instant when X equal to 12 cm. Okey, sekarang soalan dia nak find the rate of change of X. Okey, bila dia kata rate of change of X, kadar perubahan terhadap masa, kadar perubahan X terhadap masa. Jadi dia nak suruh kita cari dx per dt. Okey. Okey, so clue yang pertama cube tadi. Cube adalah berbentuk 3D kan? Cube. Okey. So isi padu dia dengan sisi dia semua sama X. Jadi sebab tu pelajar kena tahu apakah bentuk atau ciri-ciri cube. Okey, so kita keluarkan cube dengan bentuk X. Okey, dah. Alright. X dia adalah 12 cm. Di mana panjang X tu adalah 12 cm. Okey. Melts at rate 9.72. Okey, apa tu 9.72 cm per second? Okey, per second. Maksudnya kat sini dV per dt. Okey, macam mana kita boleh keluarkan dV per dt? V ni kan isi padu. Okey, isi padu. dt adalah masa. Kita tengok dia punya unit. Okey, 9.72 72 cm cube per minute. Minit ni kan second, S. Okey, ini kan V. Sebab tu kita boleh keluarkan dV per dt. Okey, sama dengan negatif 9.72. Okey, kenapa dia negatif? Negatif sebab dia melts. Okey, dia mencair. Negative sign is melt. The cube become smaller. Okay, dia makin turun. Alright, so jadi isi padu bagi cube adalah X kuasa 3. Okay, macam mana kita dapat X kuasa 3? Panjang kalikan dengan X kan? Kalikan dengan lebar kalikan dengan tinggi. Itu yang kita dapat X kuasa 3. Okey, lepas tu kita akan buat differentiate terhadap dV per dx. Okey, macam mana kita dapat dV per dx? Okey, kadar V terhadap x. So, dV per dx sama dengan 3x kuasa 2. Okey, so dx per dV. Okey, ini kita nak tukar. Kita nak tukar dx per dV. Kita cuma tukar terbalikkan atas bawah. Dia jadi bawah, ini naik atas. Ini kan per 1. Jadi, dapatlah 1 per 3x kuasa 2. Okey, sekarang soalan dia kita nak cari dx per dt. Okey, so dx per dt, macam mana kita nak tulis lebih mudah? Kita tulis dx kan dekat atas. Kita tulislah dx ni kat atas. dt ni kan kat bawah. Kita akan tulis dt yang sebelah bawah, yang sebelah kanan ni, dt. Okey, and then baru kita masukkan kat sini dv, kita masukkan kat sini dv. Alright, dx per dv kita dapat daripada mana? Daripada sini. Dx per dv adalah 1 per 3x kuasa 2. Okey, darabkan dengan dv per dt. dv dt dapat di mana? Kan ini soalan dah bagi dv per dt. Kalikan dengan negatif 9.72. So, kita dapatlah dx per dt adalah negatif 9.72 bahagikan dengan 3x kuasa 2. Okey, lepas tu kita substitute masuk x sama dengan 12. Okey, bila kita masukkan x sama dengan 12, kita dapati dx per dt adalah sama dengan negatif 0.0225. Okey, so itulah penerangan tentang contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Okey, soalan dia berbunyi, each side of a cube, okey, satu lagi, cube is increasing, satu lagi keywords, at the rate of 2 cm per second. Okey. Okey, apa ni kan 2 cm per second? When the length of each side is 6 cm.
Okay, panjang setiap sisi dia adalah 6 cm. Okay, find the rate of increase of its volume. Okay, so maksudnya kat sini rate of change dia adalah kita akan cari apa? Volume adalah dV per dt. Kita akan cari dV per dt. Kita akan cari kadar perubahan volume terhadap masa. Okay, dan total surface area. Maksudnya kita akan cari dA per dt. Okey, cuba fahamkan macam mana saya boleh tulis dV per dt atau dA per dt. Sebab rate of change ni dia adalah perubahan terhadap masa. Alright, daripada nilai-nilai ataupun keywords yang dia bagi, kita akan identify, kita akan verify dan kita akan laksanakan kita punya strategi untuk macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Okey, cube. Bila kata cube, okey, so ini dia rate of change 2 cm per second. Okay, so 2 cm per second. Dia adalah satu clue yang kita boleh tulis sebagai dx per dt. Kenapa dx? Sebab dia sentimeter. Sentimeter ni adalah length dia. Length cube tu. Okay, jadi kita nak lihat perubahan. Okay, perubahan length dia tu terhadap masa. So, dx per dt sama dengan 2 cm per second. Macam tu kita nak kena terjemahkan ayat statement ke dalam bentuk simbol. Sekarang, adakah boleh kita nak terjemahkan dia ke dalam bentuk simbol? Okay, itu yang pertama. So, x dia adalah 6 cm. Okay, pertama dia suruh cari dV per dt. Okey, macam mana nak cari dV per dt? Okey, so volume of cube adalah V sama dengan X cube. So dV per dx sama dengan 3x kuasa 2. Okey, so macam mana kita nak cari dV per dt? Macam biasa, kita letak dV sebelah atas dan dt bawah. Jadi kita dapat V dengan X sebab tu dV per dx. Darabkan dengan dV per dx, darabkan dengan dx per dt. Okey, dV per dx mana nak dapat? Dapat daripada sini. 3x kuasa 2. dx per dt kat mana nak dapat? Okey, dekat sini. Okey. So kita darabkan. Okey, bila kita darabkan, okey dia dah substitute masuk X tu sama dengan 6. Okey, bila dia masukkan kat sini 6, okey dapatlah 36 kat sini. So hasil darab adalah 216 cm3 per second. So itulah dV per dt. Okey, kita selesai untuk nilai A. Okey, soalan A. So now kita pergi ke soalan B. Soalan B dia nak area, okey, total surface area. Maksudnya dA per dt. Alright, so kita ada A, 6x kuasa 2. So, dA per dx, kita buat dulu differentiate A terhadap X. So, dA per dx adalah 12x. Okay, dengan menggunakan chain rule, kita buat dA per dt. dA per dt macam biasa. Kita letak dulu dA kat atas, dt kat bawah. Lepas tu kita baru letak dx. Alright, so dA per dx adalah 12x. dx per dt adalah 2 cm per second. So, kita masukkan nilai x ni sama dengan 6. Okay, so kita darab macam biasa. So, kita dapat dA per dt sama dengan 144 cm square per second. Okay, so begitulah dua contoh yang saya bawakan. Bagaimana kita nak mencari kadar perubahan terhadap masa. Kadar perubahan apa? Kadar perubahan yang dikehendaki oleh soalan. Okay, so kesimpulan dia untuk kita mencari rate of change, kita kena gunakan konsep chain rule. Okay, chain rule untuk kita dapatkan rate of change. Okay, rate of change. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan don't forget to like, comment and share and subscribe. So diharapkan dengan penerangan ini dapat membantu pelajar memahami tentang konsep rate of change. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.